Hai, strategi jualan 800,000 sebulan. Alright. Pagi. Apa khabar semua? Alright. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kita membantulah pelanggan-pelanggan yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okay. Test 1 2 3, test 1 2 3, test 1 2 3. Adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Right. Saya nak tunjuk saya punya office. Alamak. Office saya ni dia punya signboard dah tak nampak . Lindung dengan pelepah pokok. Alright, ni saya punya office, tapi office ni sebenarnya dah lama tak buka. Sebab apa? Dah tak ada pekerja. Alright. Okay, so hari ni saya nak berkongsi macam mana saya dapat buat jualan 800,000 sebulan. Jualan apa? Jualan produk SKV. Ada tak yang nak dengar macam mana saya boleh buat jualan sampai 800,000? Kalau nak dengar, cuba komen nak dengar. Dan boleh tak bantu saya share video ni? Kan? Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Tak ada orang komen pun. Tak ada orang komen pun. Wow, hebat bro. Thank you. And then kalau you all ada soalan, boleh tanya dekat ruangan komen. Thank you. Okay, so apa yang saya jual? Sebenarnya saya ni adalah ejen SKV. Alright. Saya tak bawa dia punya produk. Ni dia punya company SKV Defense Unit. Tapi SKV ni dia company, dia jual produk kesihatan lah. Sebelum ni dia fokus jual produk untuk kencing manis, untuk diabetes. Alright. And then sekarang ni dia orang bila COVID-19 melanda, SKV dia melancarkan satu suplemen. Dia macam vitamin lah. Vitamin ni dia ada vitamin C, vitamin D dan cendawan susu harimau. So vitamin ni dia bagus untuk meningkatkan kita punya sistem imun lah. Lepas tu dia akan membantu menguatkan paru-paru. So macam dalam keadaan COVID ni, bila orang makan defense ni, so kalau dia kena jangkitan virus COVID, dia tak adalah sampai stage 4, stage 5 sampai nak kena tidur. Sebab apa? Sistem badan dia tu dia dah kuat, dia boleh melawan virus COVID. Nak join bisnes abang ni, nak ada modal ke bang? Modal murah je tuan. Modal dia kalau dekat Semenanjung RM65.40. Kalau Sabah Sarawak RM72.90. Dan orang Singapura pun boleh join. Modal untuk orang Singapura RM81. So you bayar tu, you akan dapat produk yang berharga RM60. Yang belen-belen tu untuk kos postage lah. Tu satu, you dapat produk. Yang kedua, lepas you daftar je, HQ akan bagi training selama 5 hari. And then training tu dia buat online dalam grup Telegram. Alright. Lepas training tu, nanti HQ akan masukkan you dalam grup Telegram. So dalam grup Telegram tu, you boleh tanyalah soalan ke apa ke kan, ada isu ke semua. And then you pun akan dapat juga channel Telegram
setiap produk. So dalam setiap channel tu ada banyak lah poster-poster, video-video testimonial. So you boleh download je barang-barang tu, you boleh upload dekat you punya media sosial. Poster dengan video tu banyak gila, memang beribu. Kalau you tengok pun boleh muntah, banyak sangat. Alright. Alhamdulillah saya di Sabah bang. Boleh. Sabah modal RM72.90. Right. So lepas you dimasukkan dalam grup Telegram tu, you juga akan dapat sistem e-commerce. Sistem e-commerce tu dia macam kalau you nak order produk, lepas tu kalau you nak register agent, kalau you nak tengok you punya bonus berapa kan. Sistem tu dia macam kedai. So business SKV ni you tak perlu ada kedai fizikal. You boleh berniaga online je. You duduk kat mana-mana pun boleh. And then you boleh jual produk-produk dia tu direct dekat customer. Ataupun kalau ada customer tu nak jadi agent, you boleh rekrut. Okay, so saya cakap terang-terang, SKV ni dia menggunakan sistem multi-level marketing lah, MLM. Tapi you jangan salah anggap lah. Banyak orang cakap bila sebut multi-level marketing je, semua takut kan. Tak. Kalau you pergi dekat website KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan. So MLM ni sebenarnya mana-mana company di mana dia punya pengedar ataupun dia punya agent boleh rekrut agent. So company tu adalah MLM, kan, multi level marketing, perniagaan berbilang tingkat. Mana-mana company bila agent dia tu boleh rekrut agent. So that business is MLM. Sama ada company tu berlesen ataupun tidak berlesen, kan. So macam SKV, SKV ni dia memang ada lesen syarikat jualan langsung. Sebab apa? Kalau macam company tu, bila agent dia tu boleh rekrut agent, so dia kena berdaftar dengan KPDNKK. So KPDNKK dia akan tengok business model, and then kalau business model tu tak ada apa-apa penipuan, so barulah KPDNKK akan keluarkan lesen. So barulah company tu boleh run the business. Kalau tak ada orang report, memang kena. So SKV memang ada lesen syarikat jualan langsung, memang ada lesen MLM. So maknanya kalau KPDNKK keluarkan lesen MLM untuk SKV, maknanya bisnes dia tu memang bisnes betul. Kan? Dekat luar sana ada banyak orang buat produk, dia rekrut agent, agent dia boleh rekrut agent lain. Tapi kalau dia tak ada lesen MLM, so kalau ada orang report habis lah. Kan? So SKV dia memang ada lesen syarikat jualan langsung. You boleh pergi dekat website KPDNKK dan you type SKV, you akan jumpa. Dia memang ada lesen. Lesen dia tu tamat sampai tahun 2022. Alright, thank you pada menonton. Thank you pada yang... Apa lagi soalan? So saya join SKV, bulan Februari 2021. Saya cerita sikit sebelum saya join SKV saya buat apa. Okey, sebelum saya join SKV, saya sebenarnya adalah saya ada bisnes lah. Saya ada bisnes kereta sewa. Okey, so saya buat bisnes tu daripada tahun 2006 lah. Daripada kereta 2 biji sampailah saya ada beratus-ratus biji. Saya buat bisnes tu daripada tahun 2006 sampai sekarang masih run lagi lah. Tapi disebabkan COVID-19, bisnes saya memang kira tak ada income lah kan. And then saya pun cuba jugalah buat bisnes, cuba-cuba jual produk orang. Tapi mostly kira macam tak untung lah kan. Okay, defend terbaik, wife pun agent SKV, Area Shah Alam. Okay, Alhamdulillah.
Alright, ada soalan you tanya je. Nanti kita borak-borak kan. Ni tengok, ada orang bagi feedback kan. Ada orang bagi feedback. So defend tu memang bagus lah. So defend tu dia tengah viral. Alright, thank you FYP. Okay, ada soalan tanya je. And then saya nak minta bantuan yang menonton ni, boleh tak share video ni? Siapa yang dah share, komen dan share. Dan saya doakan semoga orang yang share video ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Dan saya doakan siapa yang share ni, InsyaAllah jadi jutawan. Alright. Okay, so apa lagi? Bila you daftar jadi agent, okay, satu lagi. Bila you daftar jadi agent, macam SKV ni dia ada sistem tau. Sistem dipanggil Learning Management System. So lepas you daftar je, SKV dia dah sediakan video-video tutorial. Video tutorial tu you boleh tengok dekat dia punya website je. You boleh belajar kat situ. So kira macam training, bahan marketing, sistem e-commerce, semua complete. Dia dah sediakan. Kerja you hanya guna produk, promote je. So macam saya cerita sikit perjalanan saya. Start saya join SKV daripada zero. Dan alhamdulillah sekarang ni saya punya jualan 800,000 sebulan. Kan? Ada tak nak tahu macam mana saya boleh buat jualan dalam masa 9 bulan daripada zero, boleh buat jualan 800,000 sebulan. Kan? Kalau nak tahu, komen nak tahu. Apa SKV? SKV. Saya tak bawa dia punya produk, tapi ni dia punya brand, SKV. SKV kan. Ni botol air lah, free gift kan, SKV. Alright. So SKV ni dia jual produk kesihatan lah. Asalnya dia jual produk untuk kencing manis. And then sekarang ni bila COVID-19 melanda, dia punya founder dia, Dr. Syed, dia keluarkan satu vitamin. Nama vitamin dia tu Defend. So Defend ni, kalau you makan, sistem imun you kuat. Kalau you kena virus COVID, vitamin ni dia akan lawan. So banyak kita punya customer, bila dia kena COVID, dia positif COVID je, dia makan Defend tu. Dia Defend tu dia bukan ubat tau, tapi dia bagi kuatkan kita punya sistem imun. So bila kena COVID je, customer ni dia tak sampai stage 4-5, tak ada sampai kena tidur. So sistem badan dia akan lawan, dia akan okey balik. Tu Defend. Produk tu memang tengah viral. Okay, produk tu tengah viral. And then dia punya duta dia, Pak Nel, Datuk Aznil Haji Nawawi. So the best part ni, Pak Nel ni actually dia duta SKV seumur hidup. Ya betul, saya amalkan Defend selama ni, alhamdulillah. So macam family saya, kita orang guna Defend daripada bulan 3. Defend ni dia dilancarkan pada bulan Mac 2021. So family saya memang makan Defend. Macam saya, alhamdulillah saya tak ada penyakit apa-apa. Macam isteri saya ni dia ada asma tau. Dia ada asma. So kira macam kadang-kadang 2 bulan sekali dia akan sesak nafas, dia akan kena pergi klinik dan kena nap kan. So masa virus COVID ni, dia risau gila lah. Sebab apa? Orang yang asma ni, dia paling takut. Dia paling takut bila kena COVID. Sebab apa? Dia ni dah lah semput kan. Dah lah semput, kena COVID lagi. Bila paru-paru dia tu dah kena serang dengan virus, dia takut ni kan. So isteri saya dia memang sangat takut. Dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah asma? Kan? Ada tak? Alright. Vitamin Defend ni memang ni kena amalkan. Dan kami keluarga dah jadi rutin. Pergi ke mana-mana kena ambil sebagai protection. Oh, ada nampak produk ni kat billboard highway Johor. Ya betul-betul. So ada tak kat sini yang ada masalah asma? Macam isteri saya memang asma lah. Dia ni, orang asma ni, dia ada benda yang dia sensitif.
Macam isteri saya ni, dia sensitif habuk. Oh, kalau habuk sikit je, saya sapu sampah dalam rumah kan, tiba-tiba dia tersedut habuk tu, dia akan, hidung dia gatal, mata dia gatal, lepas tu dia start sesema. Lepas tu kalau dia punya inhaler tu tak berkesan, memang dia akan semput lah. Dia semput, memang tak ada cara lain, kena pergi klinik nap. So sebelum Covid dia okey je lah, tapi lepas Covid datang je, dia nak pergi klinik dia risau. Dia takut nanti dia pergi klinik dia kena Covid pula. Memang dia sangat takut tuan-tuan. Lepas tu bila Defend dikeluarkan, kita bagilah makan kan. So dia makan hari-hari, dia makan. Saya terkejut lah. Sejak dia makan Defend, dia dah tak guna dah dia punya inhaler. Dulu malam-malam sebelum tidur dia akan spray inhaler. Betul tak kat sini? Ada tak kat sini orang yang makan Defend, dia ada asma, sekarang ni dia dah tak ada asma? Ada tak? Kalau ada, you komen. Kan? Alright, macam mana nak order? Nak order, nanti you klik dekat saya punya bio ataupun profile. You WhatsApp saya. Nombor link tu sebenarnya nombor link WhatsApp saya. Nanti saya reply. You klik dekat bio saya. Anak saya pun dah kurang pakai inhaler. Alhamdulillah. Betul kan? Berkesan kan? Berkesan. Sebab apa? Defend ni dia ada dalam tu cendawan susu harimau. So cerita dia, cendawan susu harimau ni, dia sebenarnya digunakan oleh tabib Cina. Macam perubatan Cina, dia gunakan cendawan susu harimau ni untuk menguatkan paru-paru. So cerita dia, dulu 20 tahun dululah, Tun Mahathir dia pernah ada masalah radang paru-paru. Dia ada masalah paru-paru dia kan. So dia ubat, makan ubat semua tak jalan. And then satu kali tu, kira macam dia dapat nasihat daripada seorang tabib Cina. Dia kata, cubalah cendawan susu harimau. So Tun Mahathir kira makan cendawan susu harimau tu. Macam mana tak tahulah, dia potong, dia rebus kan. So dia makan, alhamdulillah Tun Mahathir dia lega dia punya radang paru-paru tu. So dekat situ, cendawan susu harimau ni banyak digunakan untuk merawat radang paru-paru. And then macam SKV ni sebenarnya dia punya founder dia tu doktor tau, Dr. Syed. Dr. Syed ni umur dia dah 56 lah. Okay. So dia pernah dia ni belajar dekat Belgium. Lepas habis belajar tu dia kerja dekat hospital Pulau Pinang. Lepas tu dia dipindahkan ke hospital Perlis kan. Alright. So lepas beberapa tahun dia kerja, and then dia start melibatkan diri dalam bisnes. And then tahun 2009 dia bangunkan SKV lah, sampai sekarang. Alright. Okay, Defend berapa harga? Defend ni satu kotak RM60. Kalau beli 2 kotak RM100. Kalau macam beli kat saya, kalau beli 2 kotak, kita belanja lah, kita sedekah postage. Tapi untuk Semenanjung je lah. Kan, kalau nak beli, you boleh WhatsApp saya dekat link bio. Banyaknya komen. Alright. So tak kisahlah kalau you ada asma, anak-anak you ada asma, mak ayah you ada asma kan. Macam saya, arwah ayah saya ada asma, tapi tak sempat lah kan. So memang bagus. Cendawan susu harimau tu, dalam satu kotak tu dia ada, kalau untuk dewasa dia ada 30 biji. Macam saya satu hari saya makan 2 biji lah. Maknanya satu kotak tu tahan lah untuk seorang lah 15 hari lah. Tapi memang bagus. Memang bagus kan. And then dia juga ada satu lagi, Defend Junior. Defend Junior ni pun harga sama je. Satu kotak tu RM60. Kalau beli 2, RM100. Defend Junior ni, dalam satu kotak tu dia ada banyak sikit lah, ada 60 biji. Yang Defend Junior ni untuk kanak-kanak, untuk budak-budak bawah 12 tahun, 2 ke 12 tahun. Defend yang asal tu dia untuk orang dewasa lah. Sebab apa? Dos vitamin tu tinggi. Macam budak-budak dia tak sesuai sikit lah. Memang bagus. Saya tak ada masalah asma. Tapi dulu tuan-tuan, masalah saya, gusi saya ni suka berdarah. Hari-hari berdarah kan. So bila saya makan Defend tu,
So dah tak ada dah darah gusi saya. Darah ni sebenarnya kita kurang zat vitamin lah kan. So bila saya makan Defend tu dah tak ada lah gusi saya berdarah lah. Memang very good. Nak beli pun boleh, nak jadi agent pun boleh. Alright. So ada lagi tak soalan? Kan. So saya join SKV pada bulan Februari 2021. Sebelum saya join tu saya ada bisnes lah, tapi bisnes saya memang terkesan teruk gila. Saya buat bisnes kereta sewa. Memang masa PKP lah tuan-tuan, memang langsung tak ada income lah. Gila, memang zero kan. Saya dah buat bisnes kereta sewa dah daripada tahun 2006, dah 14 tahun. Tiba-tiba bila Covid datang je kan, memang langsung tak ada income kan. So saya pun mula-mula tu saya cuba jugalah buat bisnes lain kan, jual produk apa tu, tapi memang tak untung lah. Bila saya join SKV, alhamdulillah. SKV ni macam kenapa, sebab apa? Kita punya overhead tu rendah je. SKV ni sistem dia macam dropship tuan-tuan. Macam sistem dropship. So agent dia tak perlu pegang barang. Lepas tu bila kita tak perlu pegang barang, kita tak payahlah nak packing barang, tak payahlah nak push barang. Kerja kita macam saya guna produk dan saya dapat kesan produk tu, saya promote. Guna, promote. Okay. So kalau ada orang nak beli, dia beli kan. Ada orang dia just nak beli je. Ada orang dia pun nak berniaga, dia pun nak jadi ejen. So saya tak kisah, saya promote, nak jadi customer, okay. Ada juga orang nak jadi ejen. So sekarang ni ejen bawah saya ada lebih kurang 400 orang. Nanti saya share sikit macam mana saya buat, macam mana saya join bulan Februari daripada zero. Dan alhamdulillah jualan sekarang ni sebulan 800,000. Alhamdulillah. Ada tak nak tahu macam mana saya punya journey, macam mana saya punya perjalanan, macam mana saya buat? Kalau nak tahu, komen nak tahu, dan saya minta boleh tak tolong share video ni. Siapa yang dah share, komen dan share. Kan. Thank you. Kalau you all ada soalan, tanya je, InsyaAllah saya cuba jawab. Alright. Okay, so saya join bulan Februari. Tapi masa saya daftar tu, yelah, bisnes saya dah memang bisnes kereta sewa saya memang dah melingkup. Saya cuba jual produk sebelum ni memang sama agak melingkup, tak jadi. Dah rugi gila kan. So masa saya join tu sebenarnya saya bisnes kereta sewa saya memang tak boleh jalan. Bisnes jual produk, masa sebelum saya join SKV tu saya ada jual produk makanan lah. Saya jadi ejen juga. So bisnes tu memang kira rugi lah. Rugi. Sebab apa rugi? Produk yang saya jual tu alhamdulillah memang bagus. Cuma nak run bisnes tu kos dia tinggi. Sebab apa? Macam supplier ni, dia just supply barang kat saya. Saya lah kena simpan barang tu, kena packing barang tu, kena push barang tu. Lepas tu bahan-bahan marketing saya yang kena buat. Lepas tu training agent pun saya kena buat. So masa saya jual produk orang tu, saya ada 6 pekerja. And then saya punya sale untuk jualan produk tu sebulan 40,000 je. Sebulan 40,000 je. Saya punya profit margin 20%. So dekat situ saya punya untung kasar lah 8,000 je. 8,000. Tapi saya ada 6 orang staff, saya kena bayar gaji dia orang ni 10,000 sebulan. So setiap bulan saya negatif. Tapi saya macam bersangka baik lah. Mungkin sebab apa, saya pun baru start je jual produk. Mungkin dia ambil masa sikit lah untuk untung kan. Alright, so tapi tu lah, belum sempat untung. Bulan 12 staff, lepas saya bayar gaji dekat staff saya pun panggil saya. Semua berhenti kerja serentak. Sebab apa, mungkin dia nampak macam saya pun dah stres. Lepas tu macam dia nampak macam company mungkin tak boleh bayar gaji dia orang kan, macam tak grow kan. So dia semua berhenti. So tahun 2021 saya sambut tahun baru dalam keadaan hampir gila lah. Memang stres. Kenapa stres? Satu, bisnes kereta sewa memang tak boleh jalan. Bisnes jual produk rugi. Kereta pula staff pula berhenti kerja semua.
Lepas tu yang paling stres sekali adalah saya start kena saman, tuan-tuan. Saya start kena saman. Sebab apa? Saya tak boleh bayar komitmen, tak boleh bayar hutang. Kan? So ada tak sesiapa yang pernah lalu macam saya ni? Ada tak sesiapa yang pernah lalu? Bisnes lingkup, kan? Staff berhenti kerja. Lepas tu you punya saving tu makin sikit. Lepas tu you tak boleh bayar hutang. Lepas tu you kena saman. Oh, saya gila. Macam nak gila kan. Ui, apa dosa aku ni? Apa salah aku ni kan? Aku bukannya buat jahat dengan siapa-siapa, tapi bertubi-tubi dia datang apa semua kan. Ya Allah kata. And then saya bulan tahun baru tu, saya tak tahu apa benda saya nak buat. Apa benda saya nak buat. Sebab yelah, saya sebagai suami, saya sebagai ketua keluarga, saya kena cari makan. Saya nak ada anak-anak, saya ada isteri untuk bagi makan. Kan, sebulan saya, kalau boleh saya nak RM5,000. Saya perlukan RM5,000 untuk make sure saya boleh bagi makan dekat family saya. Kan. So masa tahun baru 2021, saya memang zero, tak ada income. Tak ada income langsung. And then saya adalah saving kan, tapi saving tu tinggal sikit. Nak ambil pun tak berani. Sebab apa? Saya tak tahu berapa lama saya boleh bertahan. Kan? Nak bayar tu, bayar ni, apa semua duit. Saya masa bulan 1 tu zero, kosong. Macam nak gila dah saya kan. Ada tak sesiapa yang pernah lalu macam saya ni? Oh, memang stres gila kan. Ataupun you bekerja makan gaji, and then you bayar tu, bayar ni, end up you tak ada duit. Ada tak? Kan? Alright. So saya pun dalam keadaan pening-pening tu, stres apa semua. So saya kebetulan lah, tak tahulah macam mana rezeki kan, saya terjumpa balik kawan lama saya. Okay, kawan lama saya ni sebenarnya dia senior saya dekat sekolah menengah dulu. Saya pun contact dia apa semua. And then saya tahulah senior saya ni, dia ni dah jadi ejen SKV daripada tahun 2017. So dia dah lama jadi ejen SKV kan. So sampai sekarang pun dia masih lagi jadi ejen SKV. And then saya tengok lah dia punya sale kan. So macam senior saya ni, dia punya sale daripada tahun 2018, 2019, 2020, dia punya sale kira mesti 5 juta ke atas. 5 juta ke atas. Every year maintain 5 juta, 5 juta, 5 juta. So saya pun saya fikir, boleh tahan juga bisnes dia ni kan. Sebab dia boleh maintain 5 juta, 5 juta, 5 juta. And then dia join SKV tahun 2017. Kan. Okay. Okay. Masa kaya awak tak ingat orang lain yang lebih susah, awak kena ingat sedekah. Terima kasih atas nasihat. InsyaAllah lah saya jadikan tu sebagai nasihat. Dan saya kalau boleh bantu, saya bantulah sebanyak mungkin kan. Macam mana nak jadi ejen? Alright, macam mana? Kalau nak jadi ejen, you klik dekat bio saya, you WhatsApp saya, nanti saya reply. Best dengar cerita, tak boleh nak typing. Alright, okay, tak apalah. Sambung cerita. And then saya jumpa dia ni, saya tengok dia punya sale 5 juta, 5 juta, 5 juta. Saya pun tanya-tanyalah macam mana kan. Nama saya punya senior tu Nini perempuan. So Nini macam mana ejen macam mana SKV? Kata okey SKV kan. Lepas tu dulu nak jadi ejen SKV, modal dia kalau nak jadi stoki, modal dia 20,000 tau. Lepas tu kalau nak jadi ejen dia dah modal dalam 5,000 macam tu kan. Dulu memang modal keras lah. Tetapi start daripada hujung tahun 2020, SKV dia dah tak gunakan sistem stocking agent. Dia bertukar kepada sistem dropship. Okey. Tak silap saya, dia orang bertukar sistem tu pada September 2020. Okey. Tetapi bila SKV bertukar daripada sistem stocking agent kepada sistem dropship, dia punya stocking agent ni semua kira macam tak setuju. Banyak yang tak setuju. Alright, so dia orang macam boleh ke sistem ni? Sebab apa? Dia orang dah biasa stocking agent, biasa pegang barang kan. Tiba-tiba tak payah pegang barang. So banyak yang stocking agent dia tu tak setuju. And then SKV dia panggil balik dia punya stocking agent, minta feedback.
minta feedback pun semua, dia orang repair dia punya sistem lah. Sebab apa ramai yang tak setuju sistem yang lama tu. Bila orang join, leader orang tu makin tinggi level dia, tak dapat duit. So semua orang tak nak. Macam Nini tu, Nini masa SKV bertukar kepada sistem baru, dia pun tak ada income kan. Sebab apa, commission tu dibayar kepada orang bawah. So banyaklah leader-leader tak nak kan, buat apa kan. So SKV dia tengok balik, dia dapatkan feedback daripada dia punya stocking agent, and then dia orang repair sistem tu. And then SKV dia lancarkan semula sistem tu pada Januari 2021. Tapi bila SKV dia lancarkan balik sistem tu, kebanyakan dia punya ejen-ejen yang sedia ada tu macam tak confident, macam tak percaya lah boleh ke sistem ni kan. Sebab dia orang dah biasa stocking agent, lepas tu tiba-tiba bertukar kepada dropship. So majority tak confident dengan sistem tu. And then saya pula masuk pada bulan Februari. So saya pun masuk dengan tak tahu apa-apa, tak tahu pasal produk, tak tahu macam mana nak jual apa semua, tak tahu. Saya daftar je lah. Masa tu modal RM65, 40 sen je tuan-tuan, saya daftar je lah. Sebab apa, bisnes saya memang dah hancur lebur kan. Tak ada income, manalah tahu, cuba-cuba kan. Sebab apa, saya tengok senior saya ni, Kak Nini ni, dia punya sale tu 5 juta, setiap tahun 5 juta. And then yang saya paling saya kagum tu, masa pandemik, masa tahun 2020, dia punya jualan tu maintain 5 juta. Biasanya orang masa time COVID masa PKP, biasanya orang akan drop lah. Tapi Kak Nini ni, dia punya sale maintain 5 juta. Oh, maknanya not bad lah dia punya business kan. Alright. So bila saya daftar je, yang ni yang magic happen ni. Ada tak nak tahu apa benda yang berlaku? Nak tahu tak apa benda yang berlaku lepas saya daftar? Dan saya rasa benda ni saya seorang je dapat. Ada tak nak tahu? Nak. Okay. You all ni dah share tak saya punya video ni? Cuba komen sikit. Okay. Lepas saya daftar 15 hari bulan Februari 2021. Selepas 3 hari, masa saya daftar tu saya tak buat apa-apa. Sebab apa, saya pun tak tahu macam mana nak promote, produk apa, bla bla apa semua. Memang dia bagi link apa semua, tapi saya tak sempat tengok. Selepas 3 hari saya daftar, tiba-tiba dia punya founder dia founder SKV call saya. Masa tu saya tengah macam ni lah, tengah morning walk, tengah buat live lah. Tiba-tiba founder dia call saya, tanya, Wahid, you daftar jadi ejen company saya? Ya puan. So dia kata, Wahid datang saya punya office, saya nak terang pasal SKV, mungkin you tak faham kan. Saya pun, bila puan? Datang hari ni juga, sekarang juga. So saya masa tu waktu pagi, and then saya cakap boleh lah, tapi saya daripada tempat saya nak pergi ke dia punya office tu dalam sejam kan. So kita buat appointment pukul 12.30 hari, and then saya pun pergi lah bawa isteri saya kan. Okay, saya nak share sikit tuan-tuan. Masa saya pergi tu, ramai yang tak tahu, sebenarnya masa saya pergi tu, saya tak ada, kira macam tak ada duit tuan-tuan. Saya memang dah terciduk, memang jatuh gila-gila kan. Masa saya pergi jumpa founder SKV tu, tak ada orang tahu, saya duit dalam poket saya ada RM27 tuan-tuan. RM27 saja. Kenapa cakap macam mana ni, founder kereta sewa juta-juta apa semua kan, tapi duit tak ada kan. Duit tak ada tu sebab bisnes saya ni sebenarnya, nak cerita panjang lah, start daripada tahun 2015, saya ada banyak cabaran, banyak challenge. Cabaran dia tu, bila saya 2015, bila GST diperkenalkan, saya banyak kena penalti tu, penalti ni apa semua kan. Sampai saya nak ambil gaji duit RM5,000 pun tak boleh. Tapi Alhamdulillah lah, saya masih boleh bayar, masih boleh apa semua. Tapi bila COVID-19 datang je, memang terciduk terus lah. Memang melingkup terus kan. Kita dah struggle daripada tahun 2015, tapi kita cuba bertahan lah. Bila COVID-19 melanda je, memang terciduk terus lah. Memang collapse terus. So masa saya nak jumpa founder SKV tu, duit dalam poket saya ada RM27. Lepas tu duit dalam akaun bank saya tu tak sampai RM200. Sebab apa? Saya nak isi minyak kereta tak boleh tuan-tuan. Minyak kereta kalau kita nak isi, saya biasa pakai debit card tau. Masuk dalam mesin minyak tu kan. So kita masukkan PIN number, lepas tu kita boleh lah. Tapi kad tu decline. Sebab apa? Duit dalam tu tak cukup RM200. Gitu. Nak pergi jumpa founder ni,
Nak isi minyak tak ada duit. Tapi nasib baiklah dalam kereta tu masih ada minyak. Duit dalam poket ada RM27. Maknanya duit dalam poket RM27, duit dalam akaun tak sampai RM200. Okay. Saya ada lagi duit dalam company dalam RM16,000 tuan-tuan, RM16,000. Tapi duit tu saya tak berani nak pakai sebab duit tu lah backup saya untuk saya belanja beberapa bulan untuk bertahan. Kan, itu saya punya situasi. Saya ada property, saya ada shop lot, saya ada rumah apa semua, saya ada saham apa semua. Tapi masa tu tuan-tuan, nak jual property, harga rumah, harga property tu drop gila. So kalau nak jual saya kena top up lagi duit. Maknanya saya kalau jual saya kena keluar duit lagi. Lepas tu saham saya pun semua macam saham turun. So kalau saya jual saya rugi. Alright, itu yang berlaku lah. Okay. So saya pun dalam keadaan depressed, dalam keadaan duit tak ada apa semua, saya pun pergi pukul 12.30 saya sampai dekat office SKV, jumpa Puan Kartika, and then Puan Kartika dia share lah. So sebenarnya saya ingat dia just meeting biasa, rupa-rupanya saya di coaching oleh founder SKV. Dan benda ni tak ramai yang dapat. Saya dengan isteri saya di coaching, diajar oleh founder SKV daripada pukul 12.30 sampai pukul 6 petang. So bila saya diajar tu, baru saya faham SKV punya game. Alright, so nanti saya cerita apa yang membuatkan saya boleh boom. Ada tak nak tahu? Kalau you nak jadi agent SKV, you klik dekat saya punya bio, you klik link tu and then you WhatsApp saya. Nanti saya reply. Alright, and then nanti actually saya punya WhatsApp tu nanti dia akan bagi link Telegram. You masuk dalam link Telegram, group Telegram tu, nanti ada saya punya team akan bantulah. Okay, SKV tu produk apa? SKV ni dia jual produk kesihatan. Dia produk kesihatan. Dia punya website. Ni dia punya brand. Ni botol air lah, botol air kan. Botol air SKV. Kan. Tapi yang ni tak jual, yang ni free gift. Alright. So dia macam kencing manis kan. Kencing manis sekarang ni dia defend vitamin tu memang very good. Siapa yang kena COVID, siapa yang ada asma, siapa yang ada eczema memang bagus. Saya pun makan. Alright. So bila saya jumpa founder SKV tu, so dia ceritalah tentang sejarah SKV. Lepas tu apa produk yang dia jual dan juga dia punya business model. Okay. So SKV ni dia start pada tahun 2009. Kenapa SKV ni dia start? Sebab dia punya founder tu Dr. Syed, dia masa dia bekerja dekat hospital, banyak orang datang, pesakit-pesakit dia datang jumpa bawa ubat secupak tau. Macam pesakit-pesakit dia macam-macam penyakit, kencing manis, buah pinggang pun semua datang jumpa dia bawa ubat secupak. Memang ada manusia macam tu yang jenis makan banyak ubat kan, sebab banyak sangat penyakit. So macam dia orang ni, Dr. Syed cakap, dia orang tak tahan makan ubat sebab terlalu banyak ubat. So dia punya pesakit ni tanya, doktor ada tak apa-apa suplemen ke benda vitamin ke yang dia orang boleh makan, dia orang tak nak makan ubat sebab penat. Sebab ubat hospital ni kalau you makan, dia akan settlekan you punya penyakit, tapi dia akan ada side effect. Alright, you akan lemah kan. So tak bagus. So dia punya pesakit ni minta ada tak benda-benda semula jadi yang dia orang boleh makan, untuk kalau boleh reduce dia orang punya dos ubat tu. So macam Dr. Syed ni, dia ni suka belajar and then dia ada kawan-kawan lah yang dia dipanggil perubatan alternatif. So Dr. Syed ni dia, okay, kalau kau tak nak makan ubat ni, kau pergi farmasi, kau beli suplemen ni. Okay, so dia punya pesakit ni pergi farmasi carilah suplemen yang Dr. Syed suka, tapi dekat farmasi terlalu banyak suplemen. Dia orang tak tahu mana satu suplemen yang dia orang nak pilih. Ada suplemen yang kualiti bagus, ada suplemen yang low quality. So dia orang tak tahu. So Dr. Syed cakap, susah macam ni, baik dia yang buat suplemen tu. Dan Dr. Syed ni dia punya prinsip, setiap produk yang dia buat tu mesti menggunakan bahan yang paling berkualiti. Dia tak nak guna bahan yang cokek-cokek. So that's why produk SKV ni dia mahal sikit, tapi tak adalah mahal sangat. Kalau nak dibandingkan dengan produk luar negara, produk SKV ni orang kata mahal, tapi kalau kita bandingkan dengan produk luar negara, SKV murah. Macam ada produk untuk kencing manis kan, ada satu company dia jual juga hampir sama, yang produk tu harga dia satu botol 500, SKV 180. Kan, so produk dia sangat bagus dan harga pun berpatutan. Alright.
So dia orang start 2009. Lepas tu dia orang masa dia orang start tu dia orang gunakan sistem stokis agent lah. Siapa nak jadi stokis modal 20,000, nak jadi agent modal 5,000 macam tu kan. So memang banyak lah orang daftar jadi dia punya stokis agent. Okay. Satu lagi macam SKV ni, sebenarnya dia punya founder dia ni bukannya orang biasa-biasa. Founder dia ni suami isteri, Dr. Syed dengan Puan Kartika. So dia orang ni sebenarnya, Puan Kartika tu sebenarnya dia adalah billionaire. Dia ni memang pernah capai billionaire. Dia ni lawyer tau, dia lawyer. Lepas tu dia ada satu projek ni, jual helikopter kot. Dia dapat projek tu dan nilai transaksi tu lebih daripada 1 bilion. So dia memang pernah jadi billionaire. Tapi dia senyap-senyap lah kan. Dia senyap-senyap. So dia orang ni macam Dr. Syed ni, dia memang ada klinik dia sendiri apa semua kan. So dia orang ni memang ada modal. Masa dia orang start tu, dia orang memang spend gila-gila untuk marketing. Dia orang pasang billboard, dia orang masuk TV, dia orang masuk majalah, dia orang masuk newspaper kan. So apa saja marketing offline tu dia orang buat. So that's why dia orang dapat rekrut banyak stokis agent. Satu orang nak jadi stokis modal 20,000 lah. So dia orang dapat. So SKV ni zaman kemuncak dia tu, dia punya jualan setahun 60 juta. 60 juta. Tu SKV pun dia start buat mistake. Ada tak nak tahu kesilapan SKV yang membuatkan SKV ni jatuh? Alright, ada tak? SKV ni dia start dia punya sale tu naik sampai 60 juta. And then SKV masa tu dia orang dah pergi market Indonesia dah. Tahun 2009 macam tu. Tapi dia orang buat mistake, and then sale dia drop. Sampailah SKV ni sampai satu tahap kira nak tutup. Ada tak nak tahu? Kan? Ada ke orang tengok saya punya video ni? Ke saya cakap sorang-sorang? Jangan saya minum dahaga pula. So, okay, apa kesilapan SKV? So SKV ni bila dia berkembang, dia orang duk buat marketing apa semua kan. Dia orang memang ada stokis agent, cuma dia orang nak kira kembangkan lagi dia orang punya bisnes. So SKV dia start masuk pasarkan produk-produk dia orang ni ke farmasi. And then dia orang pilih farmasi tu bukannya farmasi calang-calang tau. Dia masuk farmasi yang besar, yang ada banyak cawangan. So farmasi ni kalau you pergi mana-mana supermarket, pasar raya, shopping mall kan, farmasi ni memang ada. Dia punya colour farmasi tu warna oren. Warna oren. Memang farmasi ni famous. So SKV dapat masuk produk dia tu dekat farmasi tu. So setiap minggu dia orang hantar produk kan. Tapi lalas macam senang cerita lah, dia orang kena tipu lah dengan farmasi tu kan. Kena tipu. Sebab apa? Lepas dia orang supply barang dekat farmasi tu, selepas beberapa tahun, tiba-tiba farmasi tu minta dia orang ambil balik produk dia. Sebab apa? Expired. Macam produk SKV ni, dia punya jangka hayat dia 2 tahun. So maknanya SKV duk hantar barang dia dekat farmasi ni, farmasi ni simpan dalam store je, tak jual pun. Lepas cukup 2 tahun, bila produk tu dah expired, farmasi ni call SKV, ambil balik kau punya barang ni, dah expired. So bila SKV dengar je, marah kan. Korang duk suruh kita orang hantar barang ni tiap-tiap minggu kan. Lah macam mana barang ni boleh duduk dalam store 2 tahun tak dijual kan. Lepas tu farmasi tu pun lah SKV geram. Dia orang kira macam tak nak lagi supply dekat farmasi tu. Okay, so macam Puan Kartika lah, founder dia cakap, dia orang tak nak supply dekat farmasi. Sebab bila supply dekat farmasi, dia orang ni mengkayakan tokek-tokek farmasi je. Dia orang tak nak. So SKV ni dia punya matlamat, dia nak bantu orang ramai. Kan? Okay. Lepas tu bila dia keluar daripada farmasi, and then SKV dia macam dia buat silap lagi. Tak ada harapan ke selama 2 tahun tu, tuan? Tak tahulah. Memang SKV bengang gila lah. Sebab apa? Farmasi bukan orang Melayu. So dia macam apa, kalau produk-produk Melayu ni dia letak tepi kan. So produk-produk yang orang lain tu dia bagi priority lah. Macam tak senang tau produk orang Melayu nak masuk farmasi ni. Tak senang. So kalau masuk pun memang dia letak dalam store je. Memang itulah masalah dia kan. Alright. Okay, so kesilapan kedua yang SKV buat,
masa tu SKV ni dia spend marketing gila-gila lah. Masuk TV, naik billboard, masuk newspaper, majalah. So produk tu demand tu still ada, banyak orang nak. And then SKV dia nak kira perluaskan dia orang punya channel pemasaran, channel distribution channel lah. So dia start supply produk-produk SKV ni dekat kedai-kedai jamu. So kalau biasa you pergi shopping mall apa semua, memang ada lah kedai-kedai jamu. Kedai-kedai jamu ni dia jual macam-macam produk. SKV dia jual macam-macam lah, kedai-kedai jamu kan. Okay, dia pun supply. Memang kedai-kedai jamu ni sekali beli stok memang berpuluh-puluh ribu kan. Berpuluh-puluh ribu, memang seronok lah. Tapi apa yang berlaku adalah kedai-kedai jamu ni dia main taktik kotor. Dia main taktik kotor. Apa yang kedai jamu ni buat, dia orang buang harga. Sebab apa? Dia orang beli dalam kuantiti yang banyak, dia orang dapat harga special lah. Contohnya produk tu harga RM100 kan, dia orang dapat RM50. So kedai jamu ni dia nak buat duit cepat kan. So dia jual lah, dia untung RM10 pun tak apa, asal jalan kan. So dekat situ kedai-kedai jamu dia start buang harga. So yang stokis agent SKV yang lama ni kira marah kan. Macam mana dia orang nak jual, orang ada buang harga kan. So dekat situ banyaklah stokis agent SKV yang lama-lama kira tak puas hati, keluar beramai-ramai. So dekat situ SKV start jatuh lah. And then SKV pun bila dia sedar benda tu, dia orang contact balik kedai-kedai jamu, dia orang ambil balik barang-barang dia orang tu, dia orang refund balik duit. And then dia orang tak nak lagi supply dekat kedai jamu. Sebab kedai jamu ni dia suka buang harga. So dia orang buat marketing, lepas tu kedai-kedai jamu ni tak buat apa-apa, and then dia just buang harga. So naya lah dekat stokis agent dia orang ni kan. Alright. So okay, lepas dia orang tarik balik produk SKV dekat kedai jamu dengan apa, dia punya stokis agent dah tak puas hati, keluar beramai-ramai. Lepas tu dia orang pun dah tak supply dekat farmasi, dia orang pun dah tak supply dekat kedai-kedai jamu. So sale tu start drop. Sampailah tahun 2015 sale SKV tinggal lagi 2 juta setahun. Daripada 60 juta setahun, dia punya sale tu drop kepada 2 juta. Saya ingat lagi Puan Katika lah, founder dia cakap kan, ui tak tahan Wahid, tiap-tiap bulan dia kena keluarkan saving dia RM400,000 untuk top up. Sebab nak bayar gaji pekerja, nak bayar sewa office, nak gudang pun semua kan. Sebulan dia kena top up RM400,000 untuk make sure the company tu hidup. So macam Puan Katika pun 2015 tu dia kata dia dah nak tutup dah company dia. Memang dia dah inform dah dekat staff dia, oh tak tahan lah macam ni kan. So nak tutup dah company dia. Tetapi tuan-tuan, founder dia tu dah nak give up dah. Tetapi macam SKV ni dia ada pekerja kan, pekerja dia yang setia apa semua. So pekerja dia cakap, Puan boleh tak kita try sekali lagi, kita cuba repair, kita cuba betulkan balik. Sebab apa, produk SKV ni bagus, memang bagus. And then memang ramai orang yang dulu sakit apa semua memang lega. Kalau dia orang berhenti, kalau dia orang tutup bisnes tu, so apa yang jadi dekat dia orang punya customer, apa yang jadi dekat dia orang punya agent dia yang masih setia dengan dia orang. So macam Puan Katika pun, tak apalah, kita try tengoklah macam mana kan. So dekat situ dia orang pun start cuba untuk perbaiki bisnes dia orang kan. And then saya ingat lagi tahun 2016 Puan Katika dia macam dia buang ego lah, dia mula menuntut ilmu, dia pergi belajar lah kan. So 2016 Puan Katika dia entah macam mana dia masuk satu program tu, dia panggil IMKK kan. Itu pun dia kata kawan dia lah suruh pergi masuk kan, sebab bisnes dia jatuh. Kau pergilah belajar dengan masuk kelas ni kan, manalah tahu boleh repair kau punya bisnes. So dia masuk kelas tu. Kelas Datuk Wira Dr. Aizan Usman lah, kelas MKK kan. Dia masuk, lepas dia masuk tu dia terus sign up jadi Titanium Datuk Wira Dr. Aizan Usman. So 2016 dia jadi Titanium lah. Okay, so bila dia masuk tu macam bila jadi Titanium, kita boleh bercerita dengan Datuk Wira apa bisnes kita, apa isu kita, apa cabaran kita, dan Datuk Wira dia akan bagi advice untuk kita repair. Nak tahu tak macam mana Datuk Wira repair company SKV ni daripada 60 juta drop 2 juta sampai nak tutup, nak melingkup dah. Lepas tu Datuk Wira dia repair balik, and then sekarang ni tahun lepas dia punya sale naik jadi 50 juta, dan tahun ni
masa bulan 9 hari tu dah 60 juta. Sekarang ni saya rasa sale SKV dah 70, mungkin hampir-hampir 80 juta. Nak tahu tak macam mana, apa yang Datuk Wira buat untuk repair SKV? Kan? Sebab apa, SKV ni dulu dia tak ada mentor tu, tak ada orang guide dia. So dia suka hati dia merepek-repek. Tu yang business dia down. Okay, ada tak nak tahu? Kalau nak tahu, komen nak tahu, dan boleh tak bantu saya share video ni? Siapa yang dah share, komen dan share. Saya target 100 mata ke atas ha. Baru shock kan. Kalau you nak jadi agent, you klik dekat saya punya bio, nanti saya reply. Right. Sekejap, saya bagi berdiri saya punya kamera ni. Okay, dan share. Alright, thank you, terbaik. Okay. Penat. Saya minum dulu lah. Komen lagi. Siapa yang dah share, komen dan share. Target lah 100 mata kan. Okay. So SKV ni sebenarnya dia banyak buat kesilapan lah, dan dia tak sedar kesilapan tu. Okay, kesilapan pertama yang Datuk Wira repair SKV ni bila dia start, actually masa dia start tu dia tak banyak produk, tapi bila lama-lama tu SKV dia start buat banyak produk. Produk tu lah. So masa tahun 2017 tu tak silap saya, SKV ada hampir 20 produk. Produk dia ni boleh settle masalah darah tinggi, kencing manis, sakit lutut, masalah wanita, macam-macam penyakit dia boleh settle. So dekat situ SKV ni tidak fokus. Dia tak fokus kan. So apa yang Datuk Wira suruh dia buat adalah, okay, sekarang ni kau kena scrap semua produk-produk ni, yang produk yang terlalu banyak. Fokus satu produk dan satu masalah. Jangan nak buat banyak produk, nak settlekan banyak masalah. Okay. So itu benda yang dia buat. So macam SKV ni dia banyak produk, banyak sangat produk. Dia dekat 20 produk kan. So Puan Kartika bila dia dengar tu, dia bincang balik dengan Dr. Syed, okay, apa produk yang dia orang nak fokus. So last SKV dia fokus produk untuk kencing manis. Macam SKV ni dia ada satu produk, nama dia Phytech. So Phytech ni dia bagus untuk orang kencing manis. Okay, so produk-produk yang dah ada tu dia letak tepi dulu, and then dia orang fokus kepada Phytech. Okay, kalau you pergi lalu highway kan, you akan perasan lah, nampak billboard, dia orang ada partner pegang kan. Itulah dia orang fokus Phytech. So Phytech ni dia diperbuat daripada buah-buahan dengan tumbuhan. So kalau orang tu kena kencing manis, ni biasa kalau dah kronik sangat, memang dia punya kaki dah buruk apa semua, luka pun lambat sembuh apa semua. Biasanya memang akan kena potong lah. Kalau kat kaki, kalau kat jari kena potong jari. So bila orang minum Phytech ni sebab apa, dalam tu ada bahan-bahan yang tinggi zat dia. So Phytech ni dia akan repair sistem badan, dia akan start repair sel-sel. So macam kaki tu dah buruk kan, dah nak kena potong. Bila minum Phytech ni, daging akan tumbuh balik. So Phytech ni memang banyak testimonial orang yang dah kaki nak kena potong, bila minum Phytech lega. Tak pergi jumpa doktor terkejut. Dulu tengok kaki dah buruk kan, tunggu nak potong, tiba-tiba pergi jumpa doktor, daging tumbuh. So doktor tak jadi nak potong. Kan? Memang bagus. Saya pun memang minum Phytech, macam isteri saya pun minum Phytech. Phytech ni dia bukannya, dia kalau, sebab apa kita ni zaman moden sekarang ni, kita makan benda-benda yang tak sihat. Makanan kita sekarang ni memang banyak makanan yang tak sihat. Itu yang bila kita makan datang macam-macam penyakit. So Phytech ni dia macam bagi support kita untuk bagi cukup nutrien. Dia macam pokok kan. Pokok ni kita kalau nutrien tak cukup, pokok tu dia terbantu ataupun dia mudah sakit. So bila kita bagi baja yang betul je, pokok tu akan kuat, sihat. Kan? Macam sama juga macam manusia. Kita kalau kita duk makan benda-benda yang tak sihat ni, junk food lah, gula lah apa semua, itu yang mudah jatuh sakit kan. Lepas tu macam-macam penyakit apa semua. Tapi bila ada suplemen baja ni, kita makan, kita punya badan tu okey. Alright. So memang Phytech ni memang dia bukan setakat kencing manis. Okay, sekarang ni Datuk Wira disuruh fokus satu produk, Phytech. So dia orang fokus. Okay, bila SKV fokus satu produk, satu penyakit, so maknanya marketing tu senang lah. Dulu marketing tu merepek-repek kan, banyak sangat produk kan. So marketing sekarang ni dia fokus untuk orang kencing manis je.
So bila dia fokus kepada kencing manis, so senanglah dia nak identify siapa sasaran pelanggan dia. And then dia orang kaji-kaji, rupa-rupanya dekat Malaysia ni ada hampir 4 juta orang yang ada masalah kencing manis. Ini yang dah confirm kencing manis. Kat sini ada tak sesiapa yang sama ada dia ada kencing manis ataupun family dia ada kencing manis? Kalau ikut statistik KKM, kalau ada 10 orang dewasa kan, 2 orang tu confirm memang ada kencing manis. Kalau you ada kawan 10 orang, 2 orang tu confirm ada kencing manis. So kencing manis ni sangat bahaya kan. Bila you kena kencing manis, kalau you luka, you lambat sembuh. Lepas tu dia akan start masalah buah pinggang, you akan start masalah jantung, macam-macam kan. Mati pucuk kan. So kencing manis ni sangat bahaya. Macam arwah mak saya pun memang kencing manis. Pergi jumpa doktor marah. Dia punya gula tinggi gila kan. Tapi tak tahu solution, tak tahu macam mana nak settle. Alright, so SKV dia ada solution untuk settlekan masalah orang kencing manis. Alright. Itu kekuatan SKV. Kan? Saya ada kencing manis. Macam family saya tak ada. Saya tak ada. Wife saya tak ada. Tapi saya masalah saya dah nak kena kencing manis. Sebab apa? Sebelum saya join SKV, saya ada masalah berat badan. Berat badan saya naik. Sebab apa? Kita umur dah 40 kan. Kita punya ni, kita pun makan entah merapu-rapu semua. So berat badan saya tu naik. So tanda-tanda nak kena kencing manis, kita punya berat badan tu naik. Kita dah jadi makin gemuk, obesity kan. So saya sebenarnya saya dalam kategori pre-diabetes. Saya nak kalau saya tak kontrol benda tu, memang saya kena kencing manis macam arwah mak saya. So bila saya join SKV, saya belajar, baru saya faham. So sekarang ni saya asalnya berat badan saya 81 kilo sebelum saya join SKV kan. Bila saya amalkan produk SKV, berat badan saya tu pernah turun sampai 71 kilo masa bulan puasa lah. Lepas bulan puasa saya melantak balik, berat badan saya naik jadi 75. Tapi maintain bawah 75. Macam saya sekarang ni, dekat rumah saya tuan-tuan, dah tak ada gula. Gula kat rumah saya dah buang dah. Kenapa tak sedekah kat orang? Pada saya anggap gula tu racun. Siapa yang kat rumah dia masih ada gula, sebenarnya you sedang makan racun. Kan? Ada tak kat sini yang dekat rumah you masih ada gula? Kat rumah saya dah tak ada. Saya memang rumah saya langsung tak ada gula. Alright. Saya ada satu produk SKV lah. Ada tak kat sini yang masih lagi ada gula? Okay. So kalau you ada gula kat rumah you, sebenarnya you sedang makan racun, ataupun you sedang bagi family you makan racun. Alright. So you kena buang. Gula itulah punca kepada segala penyakit. Okay. So bila saya join SKV, bila saya faham, rupa-rupanya berat badan saya naik sebab apa? Saya masih ambil gula, pergi kedai mamak minum teh tarik semua. So banyak benda dekat luar sana, makanan kat luar sana tak bagus. So bila saya faham tu, okay, so saya control makanan saya. Saya pergi keluar, saya akan order TO kosong. TO kosong kan, tak ada gula. Lepas tu saya guna ni, Zero ni. Zero ni dia pemanis. Alright. Saya tak boleh tunjuk lama-lama, nanti TikTok ban saya punya ni kan. Saya kalau tunjuk produk je memang kena ban. Tak tahu kenapa. Okay. So saya keluar, kalau pergi kedai, saya order limau ais kosong, TO kosong, kopi kosong kan. Tapi macam SKV, saya tak bawa dia punya produk. Dia ada satu kopi tu sedap gila lah. Dia panggil Coffee Afia Zero. Kopi tu kopi 4-in-1 yang tak ada gula. So bila kita letak tu memang sedap gila. Dia lebih sedap daripada teh tarik, lebih sedap lagi daripada kopi Starbucks lah. Memang terbaik. Saya memang minum. Okey. Yang ni you jangan beli satu tau. Beli dia ada combo kan. 3 120. Kalau satu RM60. Biasanya orang tak beli satu, dia beli 3 120. And then kalau you akan compare dekat Shopee, Lazada, memang banyak orang jual benda ni murah. Tapi murah tu tak semestinya bagus. SKV ni sebab apa? Doktor saya bila dia buat produk, dia nak make sure produk tu berkualiti. Macam saya pun pernah juga makan guna stevia brand lain. Memang dia manis, tapi dia tak membantu untuk menurunkan berat badan. Saya minum ni, masalah saya sebelum ni, saya satu berat badan dah naik. Lepas tu perut saya buncit. Memang malu gila. Nak pakai baju memang malu. Okay. Saya kalau pergi beli baju, saya kena beli baju besar. Saya okay, nampak macam okey, tapi perut saya buncit. Biasalah umur 40. Siapa kat sini ada masalah perut buncit? So
saya sebelum ni saya guna macam-macam produk untuk kempiskan perut tapi tak berkesan. Bila saya gunakan ni, yang ni kalau you minum ni memang perut you kempis. Sebab apa? Yang ni dia ada kromium. Kromium ni yang akan bakar lemak you. Bakar lemak you memang alhamdulillah perut saya kempis. Isi saya bilang, abang, perut abang kempis lah dulu. Ya Allah, macam perempuan mengandung. Saya dulu macam perempuan mengandung. Besar gila perut saya, buncit. Tu adalah tanda, buncit tu adalah tanda-tanda you nak kena kencing manis. Ada tak kat sini yang ada masalah perut buncit? Tak kisah lelaki perempuan. Kalau you perut you buncit, sebenarnya you ke arah nak pergi ke kencing manis. Okey, berapa? Yang ni satu ni RM60 tapi jangan beli satu, beli tiga. Tiga $120. Kalau you jadi ejen dapat lagi diskaun at least 10%. Kan. Nak jadi ejen you WhatsApp saya. Okey. So cerita lagi pasal SKV and then SKV Datuk Wira dia suruh fokus kepada satu produk and then bila dia fokus produk kencing manis, so dekat Malaysia ni kalau kita kira semua kan ada hampir 7 juta orang yang berpotensi nak kena kencing manis. Sama ada dia dah kena kencing manis ataupun dia berpotensi. Macam saya ni adalah pre-diabetes. So dekat luar sana ramai orang dia tak sedar dia sekarang ni dia ke arah kencing manis. Kencing manis ni dia berlaku apa yang kita makan 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Bila kena tu memang tak boleh bincang lah. Kalau dah kena tu macam ada satu customer ni, dia memang makan manis, memang tak jaga makan kan. Tiba-tiba kaki dia bengkak, lepas tu bernanah apa semua. Dan cek rupa-rupanya dia kena kencing manis. Bila dah kena kencing manis, nak reverse tu, nak patah balik tak boleh. So doktor cakap, okey tak boleh buat apa, kaki kena potong. You bayangkan kaki you kena potong. Memang sebab apa, kencing manis tu dia berlaku bukannya kita makan gula hari ni esok jadi. Dia macam 10 tahun dulu, 20 tahun dulu apa yang kita makan. So bila kena tu memang tak boleh buat apa. So SKV ni dia ada produk dia ada ilmu dia and then kalau you amalkan dia punya produk dia panggil reverse diabetes. Reverse. So kita boleh reverse kalau masih sempat lah. Kalau dah teruk sangat memang tak boleh buat apa lah. Kalau nak join modal, kalau Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, kalau Singapura pun boleh RM81. Alright, so memang berbaloi. Saya join tu, satu saya alhamdulillah saya kesihatan makin okey, duit pun dapat, saya pun dapat bantu orang. Memang seronok gila join SKV. Alright. Okay. So bila fokus tu senang lah. Macam dia orang pergi hospital, dia orang buat iklan pun very very senang. Senang lah. Sebab apa? Sasaran pelanggan tu jelas. Okay. Yang kedua, apa yang SKV buat, macam SKV ni dia dulu ada banyak stokis agent, tapi stokis agent ni macam kadang-kadang semangat, kadang tak semangat apa semua tu, yang sale dia tu tak berapa kuat. And then SKV dia start bina internal sales team. So dia start recruit staff, bayar gaji, and then dia orang buat iklan, dapat leads, staff dia ni, internal sales dia ni akan tolong closing. So SKV dia recruit sampai ada 300 orang staff. 300 orang staff kan. So alhamdulillah lah, sale daripada 2 juta naik. Tak silap saya naik jadi macam 16 juta, lepas tu naik jadi 40 juta, and then tahun lepas naik jadi 50 juta. So dia tu. So SKV dia repair, fokus produk, dan dia bina internal system. Itu yang saya naik. Tapi masuk tahun 2020 dia orang stuck. Sebab apa? Macam SKV ni dia banyak spend duit untuk FB ad, untuk tarik leads. So lama-lama iklan tu dia kata makin mahal. And then lead masuk tak boleh nak close, lead masuk tak boleh nak, macam tak quality kan. So SKV pun pening kepala. So dekat situ tahun 2020 SKV dia start ubah dia punya sistem, daripada sistem stocking agent dengan internal system ni dia tukar kepada sistem dropship. Sebab apa? Dia dah tengok ada satu company ni gunakan sistem dropship, memang company ni fly. Saya tak ada kencing manis tapi amat bagus. You janganlah kita dah kena kencing manis barulah kita sibuk nak berubat. So sebenarnya masa kita sihat ni lah kita kena maintain. Pokok janganlah tunggu pokok tu dah sakit barulah kita nak letak baja. Masa dia tengah okey tu kita kena jaga dia. Bagi baja kan. Ini kita manusia ni time sakit barulah nak makan suplemen. Mostly dah terlewat dah. So masa kita sihat ni, masa tak ada apa-apa, kita make sure kita ada baja supaya tak adalah kena penyakit kan. Alright. So tahun 2020 SKV dia start problem. Sebab apa? Dia buat iklan macam leads tu tak quality, and then dia ubah kepada sistem dropship.
Masa dia orang lancarkan sistem dropship tu pada 2020 bulan September macam tu lah, banyak dia punya stocking agent dengan internal sales team ni macam tak setuju, macam tak percaya boleh ke kan. So ada yang keluar, ada yang tak puas hati, ada yang pergi membawang kat luar, kutuk-kutuk semua kan. Tapi ada yang masih percaya, setia. So dekat situ SKV dia start repair, and then dia orang start launching balik pada January 2021. Okay, tu SKV lah. And then SKV ni Puan Kartika dia dah cerita tentang perjalanan SKV daripada dia orang start sampailah dia orang ubah kepada sistem baru lah. Apa masalah dia kan. Lepas tu macam Dr. Syed dia ceritalah pasal produk kan. Okay, SKV ni saya cerita sikit tentang produk. SKV ni dia ada 4 produk asas. 4 produk asas. So ikut SKV, bila kita nak hidup sihat, kita kena amalkan 4 jenis produk. Okay, yang pertama dipanggil detox. Detox maknanya kita make sure kita kena cuci dulu kita punya usus. Sebab apa? Punca penyakit datang daripada usus. So kalau perut you buncit, perut you gemuk kan, perut you besar, dekat dalam usus itu ada banyak kerak-kerak tahi. So kerak-kerak tahi ni kalau tidak dibuang, itu yang akan menyebabkan banyak penyakit. Kalau teruk sangat, itulah punca kanser. You tengok kalau perut you buncit besar kan, perut you besar, dekat situ memang ada, dekat kita punya usus tu banyak sangat kerak-kerak tahi. Kerak-kerak tahi ni dah tersimpan berpuluh-puluh tahun kan. Kalau you tak buang tu, benda tu yang akan menjadi kanser. Benda tu yang akan mendatangkan penyakit. So ikut Dr. Syed, kalau you nak hidup sihat, you kena cuci dulu you punya usus. So dia ada satu produk nama dia Nutrel. You minum je, memang dia akan flush. Dia akan, saya hari pertama saya minum 5 kali saya cirit. 5 kali saya cirit. Memang buang air besar tu memang banyak gila. Masa tu saya perut buncit tau. Perut saya besar kan. Lepas tu saya minum Nutrel tu, satu hari 5 kali saya cirit. Memang busuk gila. Najis tu busuk gila. Mana kotornya saya punya usus kan. Ada tak kat sini yang ada masalah perut buncit kan? Perut buncit, perut dia besar. Kalau macam lelaki lah, biasa lah perut buncit lah. Mana ni, kalau you tak cuci you punya usus tu, silap-silap you pula boleh kena kanser. Ada tak kat sini? Okey, macam saya, saya 4 orang tau. Saya, isteri saya, anak saya 2 orang. Semua kita orang guna ni. Sebulan saya guna 2 botol je. 2 botol je. Sikit je, tak banyak. Ada tak kat sini ada masalah perut buncit? Tak kisah lelaki perempuan. Kalau you tak cuci you punya usus tu, memang itu macam-macam lah. Sembelit, migraine, kencing manis, kanser apa semua. So first kali you kena cuci you punya usus. Okay. Lepas tu bila you cuci usus, maknanya usus you tu dah bersih kan. So you start masuk produk yang kedua, dipanggil pemulihan. Phytech tu lah pemulihan. So you minum Phytech, Phytech tu dia serap dekat kita punya usus dan dia akan start repair lah. Kalau orang ni dia usus dia tu kotor, you makanlah suplemen apa pun, usus you tu tak boleh nak serap nutrien tu. Kan? So that's why Dr. Syed, bila nak guna produk dia tu, first kali kita kena cuci dulu kita punya usus. Kita kena make sure saluran usus tu bersih. Barulah kita makan suplemen. Suplemen tu dia akan serap. So bila serap, kalau you ada luka ke, kulit you kusam ke apa semua kan, so dia akan repair. Nampak saya punya, saya umur 40 lebih lah. Nampak tak? Fresh kan? Nampak muda kan? Alright. So itu yang produk kedua. Okay, yang ketiga, bila kita dah ada baja kan, so dia ada satu lagi produk dipanggil peremajaan. Maknanya kita nak muda. So satu lagi produk tu nama dia Radiant. Radiant ni dia ada collagen lah. So kalau you makan, kulit you akan glowing. Kalau you sakit lutut, settle apa semua. So dia untuk anti aging. Okay, yang keempat produk dia dipanggil penstabilan. Yang ni untuk perempuan. Alright, untuk perempuan, macam isteri saya, dia masalah senggugut teruk gila. Masa dia datang bulan je, memang dia sakit gila, makan painkiller lah. Tapi bila dia makan painkiller tu memang efek lah kepada dia punya usus kan. Lepas tu bila dia makan produk reverse daripada SKV ni, alhamdulillah dia tak ada senggugut lah, dia sihat. So reverse ni dia bagus kalau perempuan umur 30 kan. Perempuan umur 30, dia punya hormon tu dah drop. Tu yang dia menggelebih sana, kendur sini kan. So dia tak ada nafsu kan, dia dah macam tak ada mood kan. Tapi bila makan je reverse tu, dia jadi macam, nama pun reverse. So orang perempuan bila makan reverse ni,
dia akan reverse umur dia 20 tahun balik. Dia jadi muda balik. Dia yang kendo-kendo tu dia tegang balik, keras balik apa semua. So memang bagus. Saya bagi isteri saya, alhamdulillah isteri saya sihat apa semua kan. Umur 40 steady kan. Kan. You nak tahu, you WhatsApp saya. You klik dekat bio. Produknya memang saya dengan family memang kita gunakan semua produk SKV. Dan untuk reverse tu isteri saya je lah makan. So alhamdulillah. So kalau perempuan ada seorang agent ni, dia umur 60 kan. Dia makan reverse dah lama dah, dia kata dia masih boleh servis suami dia. You bayangkan, perempuan umur 60 masih boleh servis suami dia. Maknanya dia masih lagi. Biasanya perempuan ni umur 50 dah menopause lah. Kan? Betul tak? Umur 40 pun dia dah tak selera dah. Dia dah tak ada nafsu dah. Sebab apa? Dia punya hormon tu drop. Tapi kalau you bagi reverse, you punya isteri jadi anak dara balik. Betul. Saya ada agent ni umur 60 kan, dia kata sampai suami dia surrender. Suami dia tak larat nak layan dia. Sebab apa? Dia masih lagi ada tenaga, masih lagi boleh layan suami. Suami dia umur 60 dah lembik, dah nak mati pucuk kan. Kan? So SKV ni dia bagus. Kalau you ada masalah nak mati pucuk, perempuan nak mati putik apa semua, very good. Sebab apa? Kalau you punya sistem badan ni okey lah kan. Tak adalah you nak kena pergi beli ubat kuat lah apa semua. Sebab punca mati pucuk apa semua ni cara pemakanan, cara hidup kita. Alright. Kalau nak tahu, you WhatsApp saya, you klik dekat bio. Alright. Nak jadi agent, the best you jadi agent lah. Okay. Lepas tu macam SKV ni, saya nak cerita sikit kenapa sistem SKV ni very powerful. Masa saya join tu, banyak orang tak confident dengan sistem SKV. Tapi bila saya masuk, saya dengar je, ni power ni. Nak tahu tak kenapa saya cakap sistem SKV ni very powerful? Okay, kalau nak tahu, komen nak tahu. Sekejap saya minum. Ni termos saya dapat free. Tak ada orang komen pun ke saya cakap seorang-seorang. Alright. So saya bagi contoh nak bagi you mudah faham. Okey, SKV ni sebenarnya dia menggunakan satu sistem yang hampir sama macam sistem yang satu company ni pakai. Company ni dia jual baju kurung, tuan-tuan. Baju kurung. So kalau you biasa lalu highway kan, you akan biasa nampak billboard, nama brand dia Sabela. Okey, Sabela ni dia jual baju kurung je. Okay, so Sabela ni dia tak ada kedai, dia hanya ada kilang buat baju. So Sabela ni macam mana dia jual produk dia menggunakan dropship. Okay, Sabela dia ada dua level dropship. Satu dropship biasa, satu lagi dropship VIP. Dropship biasa ni siapa-siapa boleh daftar jadi dropship, and then promote, orang bayar kat diorang ambil commission, balance tu dia bayar dekat Sabela dapat duit, siapkan order, hantar dekat customer lah. Itu sistem Sabela. And then kalau dropship ni dia boleh buat jualan RM10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut. So dropship biasa ni dia akan dinaikkan pangkat jadi VIP dropship. So VIP dropship ni dia punya commission tu tinggi sikit lah. Saya bagi contoh lah, saya tak tahu yang betul. Contohnya VIP dropship biasa commission dia 20%. VIP dropship commission dia 30%. Kan? Okay. So bila orang ni dah jadi VIP dropship, tapi VIP dropship ni dia bukannya jual dekat end user. Dia tak jual dekat end user. Dia fokus rekrut dan training dropship baru. Sebab apa? Dia dah biasa buat RM10,000 sebulan. So kerja dia adalah rekrut orang dan ajar macam mana nak buat RM1,000 sebulan. Alright. So saya ada seorang kawan ni, dia ni dropship Sabela kan. Dia dah lama lah, dia dah join macam 3 tahun lepas kan. So dia masuk, dia jadi dropship biasa. Lepas tu dia dapat offer jadi VIP dropship. And then dia start recruit dropship bawah dia. So dekat bawah dia ada 1,500 dropship bawah dia. And then kerja dia ajar je macam mana nak buat RM1,000 sebulan. So you bayangkan, kalau dia ada 1,500 orang dropship dan setiap orang buat RM1,000, dekat situ dia punya sales 1.5 juta. 1.5 juta sebulan dia punya sale minimum. Biasanya lebih. Sebab apa? Satu dropship tu ada yang buat 1,000, ada yang buat 2,000, ada yang 5,000, ada yang 10,000 kan. So dia punya dropship tu macam-macam. Tapi kita ambil average. Satu orang dropship buat 1,000, ada 1,500 dropship. Maknanya sebulan dia punya sale paling sikit 1.5 juta. And then dia punya commission tu
untuk VIP dropship commission dia tu macam dropship biasa, contoh baju tu harga RM100 kan, baju harga RM100, so dropship biasa dapat 20%, dropship VIP 30%. Tapi dropship VIP ni dia tak jual dekat end user, dia fokus rekrut training. So dekat situ dropship VIP ni dia punya profit lah 10%. You bayangkan, kalau lah dia punya jualan 1.5 juta sebulan, dia punya untung dia 10%, maknanya dekat situ dia punya net profit RM150,000. Sikit sikit. Tapi dropship dia ni tak payah ada kedai, tak perlu ada pekerja, tak payah packing barang, tak payah post barang, bahan marketing Sabela bagi. So 1.5 juta net profit RM150,000 sebulan. Bukannya setahun tau, sebulan. Memang betul. So Sabela tahun 2020, tahun lepas, dia punya jualan 100 juta. Macam mana boleh dapat 100 juta? Dia ada 70,000 dropship. So SKV bila dia nampak business model tu, SKV dia ambil business model tu, dia apply dekat dia punya company. Alright, tapi SKV ni sistem dia tu lebih powerful daripada Sabela. Sebab apa? First kali you nak daftar, modal you RM65. Sebenarnya tak ada modal pun. Sebab apa? Bila you daftar, you bayar, you dapat produk. Sebenarnya dia nak bezakan you nak jadi customer ataupun you nak jadi agent. Kalau nak jadi agent, yuran dia RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. You daftar je, you akan dapat produk. Satu produk harga ni RM60. Lepas tu dia bagi training 5 hari, dia bagi bahan marketing, lepas tu dia bagi sistem e-commerce. You ada website you sendiri, you boleh key in order. Alright. Okay, so bila you daftar macam Sabela, you jadi dropship, you kena buat sales RM10,000 sebulan selama 3 bulan, barulah you dapat naik level VIP dropship. Macam SKV ni tak payah, you daftar je, account you dah ada, esoknya you boleh terus rekrut orang. Macam saya daftar je bulan Februari tu, daftar je, saya dah faham sistem semua, esok je saya buat live, saya promote, saya rekrut. Bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. So bulan Februari tu saya promote, saya punya sale dapat 11,000. And then saya punya commission tu dalam 2,000 lebih lah, tak sampai 3,000 kan. Okay. Bulan kedua, bulan Mac, saya promote lagi. Ejen saya bertambah. Ada yang nak beli, ada yang nak jadi ejen. So kalau dia nak jadi customer, okay, beli. Kalau ada juga orang yang nak berniaga. So bulan Mac saya promote, dapat jual barang, dan ada kawan-kawan saya nak jadi ejen kan. So bulan Mac sale saya 13,000. You all ni dengar lagi tak saya punya cerita ni? Ke you all dah boring lah? Ada ke yang mendengar ni? Muka saya cakap sorang-sorang. Oh, stay. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau you nak jadi ejen ke nak tanya pun, semua WhatsApp je saya, nanti saya reply. Okay. Bulan April tahun ni lah, masa tu bulan puasa tau. Saya tak larat nak buat promote, saya tak larat nak live apa semua. So saya kurang sikit lah marketing. So sale drop jadi 10,000. Tapi masa bulan April tu saya banyak bertapa, saya banyak tengok video sebab SKV ni banyak video. So tengok lepas tengok ulang, saya nak faham tentang sistem, saya nak faham tentang produk. So bulan puasa tu memang saya bertapa, dengar video, belajar je. Okay, lepas habis bulan puasa je, saya start promote balik lah. Promote bulan Mei, sale naik jadi 14,000. So 4 bulan pertama tu saya keep promote, and then sale saya paling tinggi 14,000. Saya punya commission dalam tak sampai 3,000 lah. Saya target, saya cakap, kalau saya dapat 5,000 saya dah syukur dah tuan-tuan. Saya dah syukur. Sebab apa? Duit tu saya nak guna belanja. Sebab bisnes saya memang dah hancur, dah lebur, dah tak ada income kan. Saya nak 5,000 sebulan untuk saya beli makanan untuk anak-anak saya je tuan-tuan. Produk ada. Tapi kita tak open lagi untuk agent dekat sana. Dekat Indonesia ada, Fitech ada. Kan. Alright. So bulan 6 saya keep promote, agent saya makin bertambah. Bulan 6 alhamdulillah tuan-tuan, saya punya sale 32,000. Saya pun terkejut juga. Bulan Mei 14,000, bulan 6, bulan Jun 32,000. So naik double. So masa tu saya punya commission 6,500 tuan-tuan. Saya syukur gila. Sebab apa? Saya target saya nak 5,000 je sebulan. Alright. So
Bulan 7 sale alhamdulillah naik jadi 51,000 macam tu lah, 52,000 macam tu kan. 52,000 saya punya commission 7,000 lebih. Ya Allah, saya syukur gila, memang lega kan. So saya nak share kat sini, apa saja yang kita buat dia ambil masa. Dia ambil masa. Kita keep promote. So macam mentor saya cakap, apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Betul lah. Saya join bulan Februari. 3 bulan 4 bulan pertama tu kira macam maintain je, tapi lepas tu boom kan. So bulan 7 52,000, commission saya 7,500. Alright. Bulan Ogos. Nak tahu tak berapa saya punya sale bulan Ogos? You dengar memang you terkejut. Bulan Julai sale 52,000. Bulan Ogos ada tak nak tahu berapa saya punya sale? Sebab apa? Ejen saya dah bertambah ni. Saya target bulan Ogos 70,000 je, sebab pun bulan Julai 50,000. Bulan Ogos saya target 70,000 pun alhamdulillah syukur. 50,000 pun saya dapat 7,000 lebih kan. Ada tak nak tahu? Nanti tak ada orang komen pun. Ada ke orang tengok lagi saya punya live ni? Kau orang dah penat lah. Bulan Ogos saya punya sale 330,000. Saya terkejut lah. Macam mana boleh sale naik kan? So bila saya tengok rupa-rupanya saya punya ejen ni dia dah start gerak. Sebab apa, masa saya bulan pertama tu saya rekrut, dia orang ni just guna produk, lepas tu dia nak cuba. Lepas tu dia orang dah start nampak kesan. Produk tu bagus, dia nampak kesan dan dia orang start repeat order. Lepas tu dia orang start promote. So bulan Ogos tu pun naik jadi 330,000 tuan-tuan. 330,000. Saya punya commission, nak tahu tak berapa saya punya commission masa tu? Ada tak nak tahu? Sale saya, group sale lah. Sebab apa? Sale tu bukan saya seorang tau. Sale tu group sale. Saya punya ejen bawah dia orang pun dah promote, dia orang dah repeat order, dia orang pun dah ada ejen bawah dia. So 330,000 tu adalah group sale. Ada tak nak tahu berapa saya punya net profit untuk bulan Ogos? Okay. So bulan Ogos saya punya net profit 44,000 tuan-tuan. 44,000. Saya, ya Allah, bersyukur gila. Syukur gila lah. Saya nak 5,000 tuan-tuan. Saya nak 5,000 je. So dapat 44,000. So saya boleh bagi duit gaji kat isteri saya. And then the best part kan tuan-tuan, SKV ni saya buat 2 orang je. Saya dengan isteri saya je. Saya buat marketing, isteri saya yang tolong closing. Nanti kalau you WhatsApp tu, nanti isteri saya yang tolong reply. Kita orang buat 2 orang je. Tak payah ada kedai. Kita orang buat kat rumah pun boleh. Tak payah ada pekerja. Tak payah pegang barang. Tak payah post barang. Tak payah. Semua SKV sediakan. Memang say 330,000. Net profit kita orang 2 orang ni 44,000. You nak tak? You buat kat rumah je. Saya buat kat rumah je. Dia memang tak ada kedai. Memang tak payah jumpa orang. Memang 100% online. Okay. Lepas tu bulan September. Ada tak nak tahu saya punya bulan September punya sale? You dengar ni memang you terkejut. Memang terkejut gila. Saya pun terkejut beruk. Power gila sistem ni kan. Kenapa saya cakap power? Macam Sabella ni produk dia tu baju kurung perempuan. SKV ni produk dia produk kesihatan. Perempuan boleh, lelaki boleh, budak-budak boleh, orang tua boleh. So dia punya market tu besar. Sabella perempuan je kan, tapi perempuan pun dia boleh buat jualan 100 juta. SKV ni market dia besar gila kan. Besar gila. Alright. So bulan September saya punya sale 830,000 tuan-tuan. Bulan September. Saya punya ejen tu dah gila-gila lah. Gila-gila apa semua. Dia orang guna produk, dia orang repeat order, dia orang promote, dia orang rekrut ejen apa semua. Sebab produk dia memang bagus. Tambah-tambah bulan tu, masa tu arwah Siti Sarah meninggal kan. Arwah Siti Sarah meninggal sebabkan Covid kan. Semua orang takut lah. Semua orang cari produk. Macam SKV ni dia ada produk Defend kalau you makan. Kalau you kena Covid pun you tak ada teruk. Memang bagus. Dia bagus untuk kuatkan sistem imun. Dia bagus untuk protect you punya paru. Produk tu viral gila. Memang berebut-rebut sampai kita orang kena marah. Macam ada jugalah kes sedih. Macam ada seorang tu, adik dia ni, abang dia kena Covid. Seorang dah ditidurkan, seorang lagi tu memang dah teruk kan. So adik dia mesej saya nak beli Defend kan. Tapi
sebab masa tu demand terlalu banyak, nak sampai barang tu dia ambil masa kan, lalas abang kepada budak ni meninggal. So masa tu memang semua orang takut. Sebab kalau orang ni kena COVID, kalau dia punya kesihatan tu tak okey, memang dia akan ditidurkan, memang dia meninggal. So produk tu memang berubah-ubah orang beli. Alhamdulillah kita dapat selamatkan banyak nyawa. Alhamdulillah. Okay, tu yang best kan, bila jual SKV kita dapat pahala lah, kita dapat selamatkan nyawa. Alright. Bulan September saya punya sale 830,000, saya punya commission lah, profit kan 67,000 tuan-tuan. 67,000. Ya Allah, saya syukur gila lah. Tak payah pening kepala. Dulu saya buat kereta sewa kan, saya punya sale pernah sampai 800,000. Tapi tuan-tuan, banyak benda saya kena bayar. Kena bayar gaji staff, kena bayar tu, bayar ni kan. Sampai saya nak ambil gaji 5,000 pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Terlalu banyak kos. Bila saya jual SKV, saya punya group sale tu 800,000. Net profit 67,000 tuan-tuan. Kita orang buat 2 orang ni. Memang ya Allah tu, syukur gila lah. Syukur gila. Lepas tu bulan lepas, bulan Oktober, sale saya alhamdulillah naik jadi 859,000. 859,000. Saya punya profit tu dia turun sikit jadi 44,000. Sebab apa? Dia punya profit ni dia ada 2. Satu personal sale, satu lagi group sale. Masa bulan lepas personal sale tu drop, group sale tu naik lah. Kan? Maknanya bulan Oktober kerja tu relax, sale naik tapi commission tu rendah sikit. Kalau saya boleh buat personal sale, commission tinggi lah. Tapi 40,000 still bersyukur lah. Saya dapat 5,000, saya dah syukur dah kan. Antara faktor lah, masa bulan Oktober tu saya, Facebook saya kena suspend. Saya yalah, kita jual produk kesihatan, tiba-tiba saya tersilap post video tu, Facebook detect dia macam marah kan. Saya kena gantung seminggu saya kena. So saya punya ejen pun ramai yang kena penjara lah. Tak boleh nak post, tak boleh nak komen lah. So effect juga kan. Tapi tak apalah, still sale 800,000 lebih kan. Dan setakat semalam, untuk bulan ni saya check malam tadi, saya punya sale daripada 1 hari bulan sampai 5 hari bulan 130,000 tuan-tuan. Saya punya commission dah 10,000 lah. 10,000 tuan-tuan. Syukur gila-gila. So you all, kalau you sedang mencari peluang bisnes, you struggle, you berniaga tak jadi, you jatuh apa semua kan, saya sangat recommend untuk you join SKV. SKV memang bagus, founder pun bagus, produk bagus, sistem bagus, training bagus, memang very good. Saya dalam keadaan jatuh hampir gila kan. Yelah, kita dah buat bisnes, kita sewa dah lama, tiba-tiba bisnes jatuh apa semua, and then saya bangkit balik. Dan alhamdulillah tahun ni tuan-tuan, daripada bulan Februari sampailah bulan Oktober, bulan lepas, saya buat jualan 2.1 juta tuan-tuan. 2.1 juta. And then saya kira saya punya net profit 177,000 tuan-tuan. 177,000. Kalau saya bahagi dengan 9 bulan, maknanya sebulan saya punya net profit 18,000. Still okay lah. 18,000 lah. Siapa nak bagi kan? Dan benda bukannya susah pun. Saya guna, saya promote. Macam ni lah kan. Tapi jangan malu lah. You jangan malu. You buat, you guna produk, you share. Sebab dekat luar sana ramai orang yang ada masalah kesihatan. So kita niatkan kita nak bantu dia orang. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much pada menonton. Saya doakan pada yang menonton, pada yang share, pada yang komen, InsyaAllah saya doakan you all jadi jutawan, kaya dan berjaya. InsyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.